Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atammani akmalani khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna in syi'ta sahla. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal kerana kita semua diizinkan oleh Allah untuk memulakan kuliah yang sulung kita, kuliah pertama Ulumul Hadith. Allah dengan rahmat dan kasih sayang dia telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Yang mana dengan nikmat ini kita semua terpanggil untuk menunaikan solat secara berjamaah, dan kita semua terpanggil untuk menuntut ilmu, terutamanya ilmu hadis. Sebahagian kita, terutama hari Jumaat seperti ini, kita berhadapan dengan jam. Tadi dekat KL dia agak slow sikit, jam sikit yang campur hujan. Tapi kalau kita bandingkan ujian jam tersebut, kesesakan tersebut berbanding dengan nikmat iman, tak mungkinlah kita nak banding. Tak mungkin kita nak banding. Jadi apa yang Allah uji kita sangat sedikit berbanding apa yang diberikan kepada kita. Nikmat dari segi kesenangan, dari segi iman, Islam, semua nikmat yang Allah beri sangat besar jika dibandingkan dengan ujian dia. Kalau kita sebagai hamba hendaklah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, untuk permulaan kuliah Ulumul Hadith ini, di mana kita dah sebutkan tadi dalam pendahuluan kita tadi, kita nak membincangkan tentang kepentingan kenapa kita mempelajari Ulumul Hadith ini. Sebelum kita masuk tentang bahagian hadis, tentang kepentingan yang lebih mendalam, suka untuk saya bawakan satu hadis dalam Sahih Muslim. Nabi SAW ketika mana ditanya oleh isteri baginda, diriwayatkan oleh ramai orang di kalangan isteri baginda, antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia tanya kepada Nabi, suatu hari Nabi bangun daripada tidur, dan bila dia bangun daripada tidur, Nabi kata bangsa Arab ni ditimpa satu bencana yang besar, yang sangat dekat. Kemudian Nabi ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana tembok mereka telah pun dibuka, telah pun terbuka. Dan Nabi beri isyarat terbuka tu bagaimana banyak di kalangan para perawi hadis mereka buat masing-masing ijtihad, banyak mana terbuka. Tetapi apa yang penting yang nak kita sebut di sini, Ummu Salamah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, anuhliku wa fina as-salihun, adakah kita ni, kami semua ini akan dibinasakan, sedangkan di kalangan kami orang soleh ni ramai lagi orang soleh ni duduk sekeliling kami ni. Adakah Allah akan binasakan kami sekali, ataupun Allah akan pilih yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, na'am, idza kathura al-khabath. Nabi kata, ya, semua orang akan kena. Allah bila turun azab dia sapu semua orang. Ketika mana? Apabila berlaku banyaknya benda-benda khabath, benda-benda yang buruk, yang keji. Di antara benda-benda buruk yang keji, kita boleh lihat sekeliling pada kita, termasuklah perkara yang syirik, termasuklah khurafat, termasuklah maksiat, termasuklah apa saja benda yang buruk, yang bercanggah dengan Islam, terpanggil khabath, benda-benda yang keji. Benda-benda keji ni apabila ia ada sekeliling kita, maka Allah akan turunkan azab ini, di mana dijanjikan oleh Nabi. Dan azab ini dia akan sapu semua orang, tak kira orang tu saleh ataupun tidak. Maka berdasarkan hadis ini, kita nampak bahawa menjadi seorang yang saleh tidak menyelamatkan kita daripada azab, daripada kemurkaan Allah. Menjadi orang saleh tak bermakna kita ni selamat. Tak cukup sekadar itu. Jadi kita nak jadi apa?
Kalaulah satu orang seperti kita ke menjadi orang yang saleh. Orang saleh semata-mata ni apa? Dia tengok itu hadis palsu beredar. Dia kata tak apalah hadis palsu tu, biar orang lain lah settle, aku duduk. Yang penting aku pergi solat 5 waktu, solat jamaah. Yang penting diri aku sendiri. Kalau dia seorang saleh, seorang saja saleh, tetapi orang lain ada berlaku benda-benda yang buruk seperti ini, tersebarnya hadis palsu, benda-benda syirik ataupun khurafat, salah faham kepada hadis, eksploitasi kepada hadis, maka apabila Allah turun azab dengan dia sekali sapu. Kerana apa? Kerana kenapa dia tidak membetulkan? Dia ada kemampuan. Kenapa tidak dia menuntut ilmu untuk membetulkan apa yang salah, apa yang tersebar di kalangan masyarakat? Kenapa dia tak jaga hadis ni? Dia ada kemampuan tapi dia tak apalah, itu orang lain punya cerita, bukan cerita aku. Yang penting apa? Diri dia sendiri. Yang penting aku buat amal ibadat sendiri. Ataupun dia buat amal ibadat, dia buat amal saleh, tetapi maksiat berlaku di sekeliling dia, dia tak baiki. Paling kurang dia tengok, dia kata aku ni bukan adun di sini, aku tak ada kuasa politik. Paling kurang dia pergi pada orang yang ada. Dia tanya, YB kenapa ni berlaku macam ni, kalau boleh tolong tengok sikit ni. Paling kurang itu lah. Tapi kalau tak buat langsung, dia tak buat langsung, maka dengan dia sekali, Allah akan sapu sekali di dalam azab dia. Maka inilah hadis inilah yang menggerunkan kita, menakutkan kita. Boleh jadi kita duduk dalam masjid ni, kita buat kuliah, kita solat jamaah sebagainya, tetapi kita tengok hakikatnya di sisi Allah, Allah murka kepada kita, Allah marah kepada kita. Kenapa? Kenapa kita tak perbaiki benda-benda sekeliling yang lain? Kenapa kita tak buat itu? Kenapa tak buat ini? Sedangkan paling kurang kita ada benda sikit kita boleh buat. Jadi bila kita baca hadis ni, kita takut. Kita termasuk dalam yang isteri Nabi tanya, adakah kami akan binasakan? Sekali kita yang akan dibinasakan. Sebabkan hadis ni, maka kita terpanggil untuk kita ni memberi sedikit sumbangan kepada masyarakat kita, kepada hadis, kepada baginda sendiri, kepada agama ini secara umumnya, untuk kita menjaga ketulinan agama ini. Daripada agama ini dicemari dengan anasir ataupun pengaruh-pengaruh daripada luar, sama ada pengaruh daripada Syiah ke, tak terlepas daripada hadis, pengaruh Syiah, pengaruh orientalis, pengaruh anti hadis, pengaruh liberal, dan juga faham-fahaman lain yang tersesat, yang sesat daripada agama ni. Sekalipun kita sangka ia sebahagian daripada agama ni, seperti suatu masa dulu orang sangka Murji'ah itu, Qadariyah sebahagian daripada agama, seperti Zaidiyah sekalipun orang kata ia sangat hampir dengan ahli sunnah, tetapi ia bukan. Dari segi akidah dia hampir kepada Murji'ah ataupun hampir kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah ni banyak menggunakan akal dalam dia mentafsirkan hadis dan juga nas, terutama nas-nas berkaitan dengan akidah. Jadi pengaruh-pengaruh ni dia meresap masuk dalam hadis. Dan kita terpanggil untuk jaga hadis ni daripada sebarang pengaruh-pengaruh yang datang ni. Jadi pada hari ni insya-Allah sedikit usaha daripada kita, tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri, untuk kita belajar asas, basic, paling kurang basic. Kita ada asas lah. Kita tengok satu hadis, kita ada rasa, ataupun kita kata ada sixth sense. Dia ada rasa lah. Kita tengok, kita rasa semacam je hadis, rasa tak tenang je hadis, kerana kita ada asas, kita ada basic. Contoh seperti kalau kita ada basic agama, kita rasa satu basic akidah yang kuat. Kalau kita tengok benda ni pelik sikit, kita boleh rasa. Ada perasaan tu Allah beri kepada kita, benda ni macam tak apa. Tak apa betul lah. Ada orang pakai tangkal, dia buat tangkal tapi tulis dengan ayat Quran. Kita tengok, ni ayat Quran. Kalau orang yang dia tak ada basic, dia tengok ayat Quran, okey kot, jalan. Tapi kalau satu orang yang dia ada asas akidah, dia tengok ayat Quran tapi benda ni digantung, dibuat seperti ia tangkal, maka dia ada sesuatu rasa yang benda ni macam tak apa, okey lah, tak apa boleh. Baru dia akan pergi pada bahasan yang seterusnya. Ada sebahagian ulama membenarkan, ada yang tak membenarkan, majoriti tidak membenarkan. Dan akhirnya bila dia pergi ke bahasan, dia akan pergi kepada satu kesimpulan yang menenangkan hati dia,
yang baik untuk dia beramal dengan kesimpulan tersebut. Ini yang insya-Allah kita akan pergi satu persatu sedikit. Dan insya-Allah pada hari ini untuk permulaan, kenapa kita mempelajari hadis ataupun ulum hadis ni? Kenapa kita mempelajari ulum hadis? Kita cuma nak tengok dekat dia punya tajuk-tajuk saja. Tajuk saja dah menggambarkan kepada kita kepentingan kita mempelajari hadis. Pertamanya sudah tentulah untuk membezakan di antara hadis yang diterima dan juga yang ditolak. Hadis ni apabila kita belajar ulum hadis, kita boleh tahu bagaimana nak terima satu hadis ke ataupun nak tolak satu hadis. Hadis yang diterima dia terbahagi kepada dua secara umum. Sama ada hadis itu sahih ataupun hadis itu hasan. Sahih ataupun hasan. Baik. Apabila kita mempelajari ulum hadis, kita tahu hadis ini sahih. Berdasarkan apa sahih? Dengan hanya menggunakan kaedah. Kita tak payah untuk permulaan kita sebagai permulaan pelajar awam, basic ataupun asas. Kita tak payah duk cek satu persatu. Hanya menggunakan kaedah saja. Membadai kita tahu hadis ini sahih. Membadai kita tahu. Antara kaedahnya yang paling mudah, yang paling asas, kita tengok hadis ni berdasarkan ranking sahih. Berdasarkan ranking-ranking kitab sahih. Yang masyhur ada pada keliling kita. Yang pertamanya Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Seperti mana Al-Imam Nawawi sebut, ni kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Iaitulah Bukhari dan juga Muslim. Kita belajar kaedah, kita tahu hadis ni riwayat Bukhari dalam sahih dia, kita tahu hadis ni sahih. Hanya dengan kaedah ni cukup madai bagi kita. Kaedah hadis ni dalam sahih Bukhari cukup. Hadis ni riwayat Bukhari tapi bukan dalam sahih dia, maka ia bukan sahih. Ia bukan sahih. Menggunakan kaedah ni. Bukhari kalau dalam sahih dia baru sahih, selain pada dalam sahih dia tak semestinya sahih. Boleh jadi sahih, boleh jadi tidak. Contoh dalam Al-Adabul Mufrad, dia tak syarat mesti sahih. Walaupun sebahagian ulama ada kata semua sahih, tapi ini tidak benarlah. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Antaranya dalam kitab tarikh dia yang banyak, Tarikh Al-Kabir, kitab-kitab sejarah dia kumpulkan hadis dalam tu dan dia tak syaratkan tu sahih. Sebahagian orang, ini yang sangat menakutkan kita. Yang paling dahsyat, sebahagian orang boleh tulis dalam WhatsApp hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita pun tengok riwayat Al-Bukhari, kalau kita ni kaedah pun tak ada. Bukan kata nak cek hadis, kaedah pun tak ada. Satu kaedah pun tak ada. Kaedah dia asalkan Bukhari maka sahih. Oh, ini kaedah yang sangat bahaya. Akan merosakkan agama dan juga satu kaedah yang sangat longgar dan satu kaedah yang tidak amanah dan khianat atas nama Al-Bukhari. Saya sendiri dapat hadis riwayat Al-Bukhari. Lepas tu habis riwayat Al-Bukhari. Tapi hadis tu bukan dalam sahih Al-Bukhari. Hadis tu dalam Al-Adab Al-Mufrad. Kitab dia juga, tapi kitab yang lain. Bila orang awam tengok, dia tengok tak ada kaedah langsung riwayat Bukhari, dia terus sahih ya. Bukhari ni paling sahih. Tetapi kaedah ni kita tak boleh pakai lah. Apabila kita mempelajari kaedah yang sebenar, baru kita tahu hadis ni adalah hadis yang tidak sahih kerana bukan riwayat Al-Bukhari dalam sahih dia. Yang pertamanya, melalui kaedah kita tengok Bukhari dalam sahih dia. Yang kedua ya, kaedah umum ya. Yang keduanya adalah Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik. Walaupun sebahagian di kalangan para ulama hadis ada yang letak Muwatta' Imam Malik nombor satu. Nombor satu kemudian baru Bukhari. Antaranya yang paling masyhur Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi, imam kita. Al-Imam Syafi'i disebut hadis kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik. Kerana apa? Kerana Asy-Syafi'i dia tidak sempat untuk bertemu dengan Al-Bukhari. Tak sempat bertemu. Apatah lagi untuk dia sampai kepada dia kitab Sahih Al-Bukhari tu. Tak sempat pun. Ketika mana Asy-Syafi'i wafat, tahun yang samalah Al-Bukhari dilahirkan. Jadi tahun yang sama dia lahir, tak pernah jumpa langsung. Yang ni wafat, yang ni lahir. Takkan boleh berjumpa. Jadi kalaulah Al-Imam Syafi'i dia sampai kepada dia Sahih Al-Bukhari, barangkali lah kemungkinan besar dia akan mengiktiraf Sahih Al-Bukhari lah kitab yang paling sahih. Tetapi yang sampai kepada dia Muwatta' Imam Malik. Dan Muwatta' Imam Malik ni juga diiktiraf sebagai di antara kitab yang sahih. Kitab yang paling sahih. Di antara kitab yang paling sahih secara umumnya.
Tapi tidaklah secara mutlak, secara umum. Jadi kita ada kaedah, kalau ada dalam Bukhari kita boleh kata ya hadis tu sahih. Kalau ia ada dalam Muwatta' Imam Malik kita kata hadis tu sahih. Dan yang ketiga, kalau ia ada dalam Sahih Muslim, maka hadis tersebut hadis yang sahih. Kalau ada dalam Sahih Muslim. Cuma Imam Muslim dia punya syarat longgar sedikit lah. Dia ketat juga tapi longgar sedikit berbanding dengan Al-Bukhari. Berbanding dengan Al-Bukhari. Jadi 3 kitab ni, kitab yang paling sahih. Agak mengganjilkan kita pada hari ini. Sebahagian orang, apabila dia katakan dia ni nak berdakwah. Dia nak berdakwah. Tetapi kenapa bila dia nak berdakwah, dia cari hadis-hadis yang lain daripada 3 kitab ni? Sedangkan kitab ni ada banyak, beribu-ribu hadis dah. Kalau dia nak taib satu-satu beribu hadis, dia pun letih nak taib. Tak habis dia nak taib. Tapi kenapa tak cari daripada ni? Kerana barangkali dia nak mempelajari kaedah ni lah. Dia ada satu kaedah, asal ada dalam kitab. Itu kaedah juga. Asal ada dalam kitab, maka dia sahih lah. Asal ada semua kitab, ada dalam kitab ya, sahih. Ini bahaya juga. Kaedah yang tidak benar. Kaedah yang tidak benar. Jadi, 3 kitab ni yang paling sahih. Selepas daripada tu, barangkali kita katakan Sunan An-Nasa'i, Sunan Sughra ataupun Al-Mujtaba. Yang biasa kita dalam Kutubus Sittah, Sunan An-Nasa'i kita panggil. Ataupun nama-nama dia yang lain, Al-Mujtaba, Al-Mujtana. Tapi yang masyhur Sunan An-Nasa'i. Hadis ni juga, kitab ni juga kitab-kitab di antara hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh An-Nasa'i. Kumpul oleh An-Nasa'i. Jadi 4 kitab hadis ni. 4 kitab utama, rujukan utama adalah rujukan kitab hadis-hadis yang sahih. Selain daripada tu banyak juga hadis sahih yang lain tapi bukan rujukan utama. Antaranya seperti Riyadhus Salihin. Semua hadis itu secara umum hadis yang sahih. Al-Adhkar, Imam An-Nawawi. An-Nawawi satu ciri istimewa pada dia. Kebiasaannya An-Nawawi ni dia akan kumpul dalam kitab dia semua hadis yang sahih. Kaedah dia, kebiasaan dia. Sahih bagi diri dia. Dia rasa hadis itu sahih, dia ijtihad dia tu sahih, dia akan masukkan dalam kitab dia. Kerana itu kita tengok An-Nawawi ni tersebar. Kitab dia banyak, Riyadhus Salihin, semua tempat kita boleh jumpa. Pergi mana-mana masjid pun mesti ada Riyadhus Salihin. Mesti ada Al-Adhkar, mesti ada Arba'un Nawawiyah, hadis 40. Tu mesti ada aja kat mana-mana tempat pun. Kerana dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dia Riyadhus Salihin, Al-Adhkar, hadis 40. Hadis 40 tu ada 40 hadis. Kalau sehari satu hadis kita nak update 40 hari, 40 hadis lah. Jadi kita banyak sumber sebenarnya untuk kita nak buat status, nak buat dakwah ataupun nak buat ni apa mesej berantai dan sebagainya. Ini antara kaedah umum lah. Nak tahu hadis sahih tak payah cari-cari apa dah. Pergi buka je kitab. Kalau buka kitab pun dia tak larat juga, itu kita tak tahu nak buat macam mana. Cari PDF ke, cari dekat internet ke. Mana-mana kitab yang kita dipercayai lah. Seperti mana kitab-kitab yang kita sebut tadi. Riyadhus Salihin, hadis 40, Sahih Bukhari, Muslim, Muwatta' Malik, An-Nasa'i dan sebagainya. Kemudian ada juga kitab tapi tak masyhur seperti Musnad Al-Humaidi, guru pada Al-Bukhari. Itu antara kitab-kitab hadis yang sahih juga. Tapi dia tak masyhur, tak tersebar. Kebiasaannya kita tak masukkan ni dalam senarai untuk orang awam merujuk lah. Antara Musnad Al-Humaidi, guru pada Al-Bukhari. Jadi ini kaedah umum untuk mengenal hadis itu sahih ataupun tidak. Basic sangat yang tu. Kemudian dengan kita mempelajari ulum hadis, kita boleh kenal satu hadis ni hasan ataupun sahih. Mana hadis ni hasan, apa kepentingan mempelajari hadis hasan? Pentingnya hadis hasan ni kerana apabila hadis hasan itu bercanggah dengan hadis sahih. Bercanggah dengan hadis sahih. Itu sangat penting ya. Kita mengetahui hadis ni hasan ataupun tidak. Kerana bila satu hadis itu hasan maknanya dia bawah daripada standard sahih. Dia tak capai darjat sahih tu, dia sampai hasan ni. Diterima juga, tetapi diterima dia agak bawah sikit berbanding dengan sahih. Bila satu hadis itu hasan, dia taklah kuat seperti mana sahih. Bila hadis itu bercanggah dengan hadis sahih. Bila ada percanggahan dengan hadis sahih. Ketika ini perbahasan tentang hadis hasan sangat penting. Kerana apa? Bila bercanggah, kita akan iktiraf bahawa hadis yang sahih itu yang diterima pakai berbanding hadis yang hasan. Dia masuk dalam perbahasan syadz ataupun ganjil. Satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang thiqah
seorang yang dipercayai. Kita tahu dia ni siqah dipercayai, tapi dia bercanggah dengan orang yang lebih dipercayai daripada dia. Maka kita nak ambil yang mana? Kita ambil orang yang lebih dipercayai berbanding dengan dia. Sebahagian orang dia akan ambil juga hadis ni. Sebab dia kata ni, kita tengok sanad dia ni orang dipercayai. Jadi sebab apa kita nak tolak hadis dia? Sebab apa kita nak tolak hadis dia? Orang yang dipercayai. Ini sebahagian orang dia tengok kepada semata-mata matan. Boleh jadi suatu matan hadis itu kita nampak zahirnya semua orang boleh dipercayai, tetapi hadis itu hakikat dia hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Contoh seperti mana yang telah berlalu sebelum-sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni, sanad dia sahih tetapi hadis itu dhaif. Sanad sahih tapi hadis dhaif. Antara contoh seperti mana yang kita sebut pada kuliah yang lepas tentang hadis mencium kaki ni. Beberapa orang di kalangan Yahudi, 2 orang Yahudi datang dan cium kaki Nabi. Walaupun kita tengok zahir sebahagian orang mensahihkan hadis ni, tetapi kita tengok dia ada percanggahan. Hadis ni taklah begitu kuat, tapi bercanggah dengan hadis yang lebih kuat daripada itu. Hadis-hadis seperti mana Nabi dia tak suka, dia benci orang bangun ketika mana dia datang. Takkanlah dia benci orang bangun, tiba-tiba orang dia suka orang cium kaki. Ini tak boleh bercanggah. Benda ni tak boleh kita nak jamak ataupun kita nak harmonikan. Macam mana tak boleh nak harmoni? Yang ni cerita hadis yang lebih sahih, yang lebih kuat. Cerita Nabi tak suka orang bangun, tiba-tiba dia suka orang cium kaki dia. Ini tak sama ni, bangun tak boleh, cium kaki boleh. Apa? Benda ni percanggahan. Bila berlaku percanggahan macam ni, hadis yang seperti yang kita sebut, hadis ni barangkali sebahagian orang sahihkan, hasankan. Dia tengok hadis ni boleh diterima, dia terima. Tetapi dia bercanggah dengan hadis yang lebih kuat daripada itu. Seperti mana hadis, terutama hadis apabila bercanggah dengan riwayat sahih Al-Bukhari, di mana Nabi apabila dia sakit, ketika mana dia solat, dia suruh orang duduk. Kenapa dia suruh orang duduk? Kerana untuk membezakan umat Islam dengan orang Rom dan juga Parsi. Rom dan Parsi dia hormat kepada maharaja dia. Bila maharaja dia duduk, hal lain semua berdiri. Yang lain semua berdiri. Tapi Nabi sebagai seorang Rasul tak boleh begitu. Kerana dia bukan maharaja. Dia bukan raja, dia bukan presiden. Dia seorang Rasul. Seorang Rasul tak boleh. Tak sama dia punya pangkat dia dengan presiden. Presiden ataupun raja mungkin bila dia duduk orang kena berdiri, tapi seorang Rasul tak boleh begitu. Kedudukan dia yang mulia, orang duduk dia kena duduk. Kerana apa? Yang duduk ni semua sahabat dia. Ini baru kita kira sahabat. Seorang Rasul tak mungkin dia akan buat sahabat dia seperti mana orang seperti Rom dan Parsi buat kepada rakyat dia, walaupun pembesar dia sekalipun. Jadi kita tengok ini agak ada percanggahan. Bila hadis ni kita tengok, walaupun kita kata hadis ni mungkin hasan lah, kita terima, katakanlah kita terima hadis ni hasan sebab kita nak meraihkan beberapa pandangan para ulama. Tapi bila dia bercanggah dengan hadis yang sahih, maka ini perbahasan yang lain pula. Kita boleh kata hadis ini dhaif disebabkan apa? Kerana matan dia bercanggah dengan hadis yang sahih. Jadi tanpa kita mempelajari ulum hadis, kita tak boleh nak kesan semua ni. Kita tak boleh kesan. Terutama bila kita bertaklid. Taklid dengan buta. Tanya ustaz, hadis yang sahih ke tak? Ustaz kata hadis ni sahih. Jadi kita tengok Nabi cium kaki, cium tak cium beriman sudahlah. Siapa banyak tanya, nanti iman dia lemah pula. Dia kata iman turun pula nak tanya banyak-banyak. Jadi dia pun nak tanya pun takut nak tanya. Dia pun dah kata hadis sahih. Dah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sedangkan hakikat dia bukan begitu. Tak mungkin seorang Rasul begitu. Kita bukan masalah taat ke tidak kepada Rasul, tapi adakah hakikat dia benar ataupun tidak seorang Rasul dia buat begitu? Dia biarkan orang cium kaki dia, benar ataupun tidak? Kalau benar baru kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau ya ada tak berapa sangat, ada masalah. Pada hadis ni ada beberapa masalah, bukan semua sepakat kata ya hasan ataupun tidak. Maka di sini pentingnya ulumul hadis ni. Pentingnya beberapa kaedah yang kita sebut. Kita akan lalu nanti kaedah-kaedah. Ini secara umum lah. Kemudian ni dari segi hadis yang diterima. Itu kaedah umum hadis yang diterima. Bagi hadis yang ditolak pula. Hadis yang ditolak ada 2 hadis. Sama ada hadis dhaif ataupun hadis maudhu' ataupun palsu tu panggil. Hadis palsu ataupun hadis yang lemah. Apabila kita belajar ulum hadis ni, kita akan lalu kepada perbahasan. Hadis dhaif ni, apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Sebarkan, apa hukum dia?
Bukan secara mutlak kita boleh sebar, ambil satu hadis pun cerita dekat orang. Cerita kepada orang, betul habis, kita senyap. Ada kaedah dia. Ada perincian dia. Nak cerita pada orang, kena bagi tahu. Sebahagian tu kita lihat, ambil satu hadis daripada Al-Baihaqi, Al-Imam Baihaqi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Orang banyak ambil hadis daripada dia. Tetapi menjadi kaedah Al-Baihaqi, dia apabila dia riwayat hadis, dia mesti akan komen. Hadis ni apa masalah? Hadis ni apa kecacatan dia? Dia akan cerita kepada kita. Tapi sebahagian orang dia ambil hadis, kemudian dia ceritakan. Antara hadis riwayat Al-Baihaqi yang masyhur baru-baru ni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda masih bayi, dia bercakap dengan bulan, bercakap dengan bulan. Baik. Bila Nabi bercakap dengan bulan, riwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, kitab dia. Al-Baihaqi lepas pada tu dia akan komen. Dia kata hadis ni ada rawi-rawi yang majhul. Rawi yang tak dikenali. Tak tahu siapa dia dah. Tak tahu siapa dia. Jadi hadis ni hadis yang lemah. Tapi sebahagian orang bila dia cerita hadis ni, dia cerita saja hadis. Kemudian yang tang Al-Baihaqi kata majhul tu, cut kat situ. Kenapa tak ambil sekaligus? Ini kaedah yang sangat bahaya. Dia kata asal ada dalam kitab, maka kita boleh cerita. Asal ada dalam kitab. Tapi kalau kita pegang kaedah ni, maka akan rosaklah hadis. Hadis menjadi rosak. Kerana dia tak ada kaedah. Dia balun saja apa saja yang boleh. Hukum meriwayatkan hadis yang dhaif. Hukum menyebarkan, menyampaikan hadis yang dhaif. Kaedah-kaedah dia. Apa perincian dia. Kemudian kita akan bahas tentang hukum beramal dengan hadis yang dhaif. Beramal dengan hadis yang dhaif. Hukum ni semua orang sepakat. Hukum meriwayatkan semua sepakat. Mesti kena cerita, mesti hadis dhaif tu taklah teruk sangat, tak ada pencanggahan yang ketara. Tetapi tentang hukum beramal dengan hadis dhaif ni, hukum beramal, sebahagian orang dia tolak hadis dhaif, semua tolak. Ini pun kaedah yang tidak benar juga. Kaedah yang tidak benar, tolak semua hadis. Ataupun sebahagian orang dia terima semua hadis secara mutlak. Semua hadis dhaif, dia kata hadis dhaif, apa salahnya beramal? Oh, ini bahaya tak? Dua-dua bahaya, dua-dua ni. Hadis dhaif, dia kata ni dhaif, tak boleh pakai. Sebahagian kata hadis dhaif, tapi ni fadail amal, dia kata boleh beramal, apa salahnya? Dia fadail amal tu dia ada banyak stiker. Dia siap sedia stiker tu. Dia dapat saja hadis, dia pelekat. Ni fadail amal. Hadis ni fadail amal. Dia pelekat habis kat semua hadis. Maka rosaklah hadis. Hadis menjadi rosak apabila ia terima secara mutlak. Tetapi apabila kita belajar ulum hadis ni, kita boleh bezakan yang mana kena tolak, yang mana kita kena terima. Yang mana tolak, mana terima. Ataupun yang mana hadis kita tolak, tapi pada masa yang sama kita beramal dengan hadis tu. Contohnya macam hadis rejab ni. Hadis fadilat rejab. Kalau orang yang tak ada basic mana-mana ulum hadis, tak ada basic hadis, dia tengok, dia akan pening. Dia tengok dekat Facebook, ramai orang pakat pening habis belaka. Dengan student kita pun pakat duk mesej tanya macam mana, dia pakat pening. Ada orang kata hadis ni hadis dhaif, ada yang kata hadis palsu, ada yang kata semua palsu. Tak betul juga semua palsu. Ada yang dhaif, majoriti palsu, tapi ada sebahagian yang dhaif, yang lemah. Ada sebahagian yang sahih tapi tak jelas, tak nyata. Contohnya apa? Ada hadis yang palsu, sebahagian orang kata semua palsu. Tak ada kaedah ni, tak ada asas basic. Ada yang kata semua dhaif, dia kata dhaif je ni, tapi tak apa, kita boleh beramal. Dia sapu semua dengan hadis-hadis palsu. Siapa solat raghaib, dia dapat tu dan ini, pakat buat habis. Ada sebahagian tu tanya, saya nak solat raghaib ni, solat rejab, rakaat pertama nak baca surah apa? Berapa rakaat nak semayang ni? 2 ke 4 ke? Rakaat pertama baca surah apa? Lepas tu nak baca apa? Nak doa apa? Ini sebab apa? Beramal dengan hadis palsu. Ini adalah di kalangan golongan yang terlalu melampau. Dia ambil saja hadis sekali dengan kaifiat semua dia ambil. Nak baca surah apa dan sebagainya. Dia pergi sampai terperinci. Sampai sampai ini nak baca apa? Malam ini dapat apa? Malam esok dapat apa? Dia beramal dengan berdasarkan itu. Ada sebahagian pula yang tolak secara mutlak. Dia kata malam-malam rejab ni semua tak ada fadilat apa pun. Tak payah solat, tak payah puasa, tak ada pun puasa rejab.
Ini terlalu berlebihan juga. Tetapi bila kita belajar ulum hadis ni, kita akan berada pada pertengahan beramal dengan ilmu. Kita tahu bila belajar ulum hadis, hadis cerita yang lain. Hadis palsu, hadis dhaif ni cerita lain. Amal cerita yang lain. Beramal cerita yang lain. Dua cerita ni cerita yang berbeza. Tak boleh campur aduk di antara dua ni. Campur aduk semua sekali, dia pun jadi pening. Kena bezakan. Pertamanya, kita kena jaga hadis. Hadis ni hadis palsu, tak boleh sebarkan. Hadis ni hadis dhaif, sebarkan, tapi bagi tahu hadis ni lemah. Kalau tak ada percanggahan lah. Ada percanggahan pun kita tolak. Tak, walaupun dia lemah, ada percanggahan yang ketara. Kalau dhaif semata-mata, kita kata ni hadis ni dhaif, kita beritahu kepada orang. Contohnya apa? Macam hadis doa, Allahumma barik lana fi Rajab, berkati kami pada Rajab, Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kepada kami Ramadan. Doa ini kita beritahu hadis ni dhaif, beritahu. Tapi nak sebar kepada orang, beritahu hadis ni hadis yang dhaif, tak ada masalah. Tetapi apabila cerita tentang amalan, amalan cerita lain pula. Boleh ke tak nak puasa pada bulan Rejab ni? Boleh puasa. Puasa 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi janganlah puasa sampai penuh. 30 hari tu tak hilang satu pun. Puasa penuh. Kerana puasa penuh ni hanya dibuat oleh Nabi pada bulan Ramadan. Ramadan saja. Kita takutlah kalau buat sampai penuh ni, dia akan bercanggah dengan hadis-hadis Nabi. Jadi kita kata buatlah banyak-banyak pun. 29 ke, 28 ke, tak ada masalah. Ataupun nak buat selang sehari macam puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok buka. Boleh. Puasa tu boleh. Tapi cerita hadis, hadis lain. Hadis. Kalau dikata, kenapa engkau puasa? Kerana ni bulan Rejab ni bulan haram. Maka puasa. Tapi kita tanya, kenapa engkau puasa? Sebab aku puasa hari ni dapat ni. Hari ni masuk syurga, esok dapat ni apa ni istana dalam syurga, lusa dapat ni. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Kerana ini dosa yang lain pula. Dosa apa? Dosa menyandarkan sesuatu yang tidak sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah hadis dhaif. Hadis dhaif ni pun para ulama yang membenarkan pun dia kata tak boleh sandar. Dia kata ini Nabi kata tak boleh. Dikatakan. Dikatakan ataupun dia kata ada sebut dalam hadis tapi hadis ni lemah, bukan Nabi kata. Kalau kata Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Ni di antara syarat. Jadi amal cerita yang lain. Nak puasa boleh puasa. Ada puasa Rejab ni. Kenapa? Rejab ni bulan haram. Dan itulah satu-satunya fadilat yang nyata dan jelas tentang fadilat Rejab. Fadilat dia apa? Bulan haram. Bila bulan haram digalakkan kita untuk beramal. Termasuklah puasa, solat pada waktu malam, zakat ke, ataupun sedekah ke, beri orang makan ke, tolong orang, semua benda. Asalkan ia ibadat, digalakkan pada bulan Rejab. Jadi cerita pasal amalan lain, tapi bila cerita dia sandar kepada Nabi, dia kata kalau aku sedekah hari ni aku dapat. Siapa sedekah pada bulan Rejab dia dapat ni. Oh, ini tak boleh. Siapa yang solat malam bulan Rejab dapat ni. Siapa yang tolong kawan dia, siapa bagi makan dia dapat ni pada bulan Rejab. Tak boleh. Ini tak dibenarkan. Tapi dia nak buat lah. Sandar hadis, hadis cerita lain. Kena asingnya dua ni buat buh dalam kotak yang lain. Ni hadis, yang ni amalan. Amal. Ini yang dikatakan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Beramal dengan hadis yang dhaif, boleh beramal. Jadi hukum beramal dengan hadis dhaif ni sangat luas lah. Hadis dhaif dalam fadail amal, hadis dhaif dalam tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kadang-kadang penyucian jiwa ni pakai hadis-hadis yang lemah pun tak ada masalah selagi mana tak ada percanggahan pada hadis. Termasuklah sirah, sejarah, cerita-cerita tentang sahabat, cerita tabi'in. Ini semua dhaif pun tak apalah, asalkan dia tak canggah, tak mengarut sangat. Asalkan tak mengarut sangat. Contoh apa? Oh, dia makin lama makin laju, makin kuat dia bagi. Contohnya tentang hadis-hadis dhaif. Kita kata hadis ni dhaif. Tapi apabila ia berkaitan dengan cerita-cerita tabi'in, contohnya cerita Abu Hanifah. Cerita pasal Abu Hanifah. Dia kata tak apalah kita pakai. Tapi kalau cerita tu mengarut sangat, tak boleh juga pakai. Contoh Abu Hanifah semayang malam, dia solat malam pakai satu wuduk lah.
Wuduk daripada solat isyak tu sampai subuh. Dia punya wuduk yang tu saja. Cerita ni mengarut sangat. Sampai daripada isyak sampai subuh, dia punya wuduk satu saja. Dia tak ulang dah wuduk. Maknanya punyalah tahan dia. Dalam masa tu mesti kita nak pergi kencing. Mungkin kita ni buang air besar. Mungkin itu dan ini. Tapi nak kata sampai begitu sekali, bercanggah. Bercanggah. Sebahagian para ahli hadis hukum maudhu' tu. Kata riwayat ni palsu. Orang cerita sebab apa? Dia nak ta'assub pada Abu Hanifah. Abu Hanifah imam besar lah, tapi kita tak payah nak cerita ni. Cerita kita buka kitab dia pun kita tahu dia ni dah cukup hebat dah. Tak payah duk cerita pasal solat malam. Cerita pasal kitab dia pun kita tahu dia ni dah cukup hebat dah. Cukup hebat. Jadi kisah yang macam ni, kita apabila mempelajari ulum hadis, kita ada kaedah kita sendiri. Ada benda kita boleh terima, ada benda yang kita tolak. Kemudian selesai berkaitan dengan sama ada satu hadis tu diterima ataupun ditolak, perbahasan tentang tu. Kemudian perbahasan tentang kemuncak kepada ulum hadis. Ini walaupun kita kata kemuncak ni kita mungkin tak sampai, saya sendiri pun mungkin tak sampai kemuncak ni, iaitulah takhrij. Kemuncak kepada ilmu hadis ni takhrij. Tetapi kalau boleh kita dekat-dekat nak sampai tu pun dah okey dah. Kita dapat basic pun dah okey. Basic takhrij ni apa? Dalam ilmu takhrij kita ada permulaan. Pertamanya apa maksud takhrij ni? Takhrij ni maksud dia mengeluarkan suatu hadis daripada sumbernya, kemudian menghukum hadis tersebut. Hadis ni datang daripada mana? Sumber dia mana? Sumber dia dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ni sahih ataupun tidak sahih. Asalkan capai dua matlamat ni, inilah maksud takhrij. Walaupun ada perbahasan tentang takhrij yang panjang, yang pendek, mukhtasar, mutawassit, mutawwal, ini semua perbahasan lain, bahasan yang mendalam dalam takhrij, sama ada panjang ataupun pendek. Tapi basic takhrij, sumber dia kat mana? Daripada mana datangnya hadis ni? Kemudian dia sahih ataupun tidak? Diterima ataupun tidak? Apa darjat dia? Status dia? Kedudukan dia apa? Itu saja basic pada takhrij. Sebelum untuk sampai kepada takhrij, dan ini yang kita nak kita sampai insya-Allah, adalah apa yang kita namakan sebagai al-azu. Al-azu ni maksud dia dari segi bahasa sandar, menyandarkan. Apa sandaran hadis ni? Apa sandaran hadis ni? Paling basic kita tahu itu pun dah okey dah. Untuk permulaan kita. Maknanya hadis ni orang baca kepada kita hadis, daripada mana hadis? Dia bubuh kat situ riwayat Abu Daud, ataupun dia tulis Sunan Abi Daud, ataupun dia tulis riwayat Tirmizi. Itu paling basic lah azu kita panggil. Sandarkan riwayat ni kepada siapa? Kepada Tirmizi ataupun An-Nasai, Ibn Majah sebagainya, Ahmad ke. Sebahagian orang dia sebarkan hadis sampai sandaran pun tak ada langsung. Dia tiba-tiba keluar satu hadis je. Keluar seketul hadis, tak tahu daripada mana. Dia pun sendiri tak bubuh dia ambil mana. Riwayat daripada kitab mana, Abu Daud ke Tirmizi. Itu teruk sangatlah. Paling kurang apabila dia ada azu ni, sandarkan kepada satu hadis dalam kitab hadis, contoh Sunan Abi Daud. Paling kurang hadis kita tahu dalam Sunan Abi Daud, kita boleh pergi cari kat situ. Kalau dia bagi saja seketul hadis, nak pergi cari kat mana? Jenuh kita nak cari. Kena cek satu-satu lafaz dia. Tambah pula kalau dia bagi dalam bentuk terjemahan. Hadis dalam bahasa Melayu. Kita nak cari itu mana boleh cari dalam bahasa Melayu? Kena cari dalam bahasa Arab. Kita kena terjemah pula matan tu kepada bahasa Arab. Cari pula daripada sumber mana. Paling kurang, inilah basic. Dan inilah yang ada pada hari ini. Banyak kitab-kitab terjemahan. Kita ada bagai terjemahan. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semua ada. Kutub Sittah ni, An-Nasai, Ibn Majah, semua ada. Musnad Ahmad saya ingat ada terjemahan dah. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan juga kitab-kitab hadis yang lain, sangat banyak terjemahan. Paling kurang kita tahu hadis ni duduk kat mana. Kita ambil kat mana? Ambil kat mana kitab ni? Kita saya ambil dalam Musnad Ahmad. Terjemahan pun tak apa terjemahan. Tapi ada daripada mana sumber, dia tahu sumber dia kat situ. Sahih ataupun tidak, diterima ataupun tidak, itu cerita yang kemudian, step yang kedua. Step yang kedua pula. Paling kurang, di mana Tuan Haji Putra kita sebut tadi, hari ni menjadi satu trend pada orang, dia ambil satu hadis, dia tempek pergi kat ustaz tu, dia pun tanya, sahih ke tak? Jenuh kita nak cari, cek satu persatu. Paling kurang dia tolonglah sikit, bubuh sikit.
Daripada mana dia dapat? Daripada itu cepatlah sikit bila kita dapat keputusan dia. Tapi kalau tak ada langsung, lambatlah sangat keputusan tu. Ada sebahagian tu saya tengok dalam grup-grup, saya pun ada dalam grup-grup WhatsApp ni, orang tempek hadis-hadis, lepas tu tak ada orang jawab hadis tu, dia pun left keluar tu. Dia kata aku tempek hadis, tak ada orang nak jawab. Memanglah tak ada orang jawab, dah hadis tu tak ada sumber. Orang nak cari pun, ingat orang sehari saja, dalam berapa minit dia boleh cari. Google pun tak boleh cari. Google pun, dia pun share Google tu dah cukup hebat, tapi bagi hadis kat Google pun dia tak boleh jawab. Google pun tak boleh jawab hadis. Walaupun dia share hebat, bagi macam-macam fakta kan. Ubat ni dia boleh cerita macam-macam. Ubat ni semua ni bagus semua, makan ni sihat. Tapi kalau buah hadis kat dia tak boleh cerita. Kerana apa? Kerana sumber-sumber ni memerlukan kepada kaedah. Di paling kurang azu. Selepas pada azu, kita ada takhrij mukhtasar ataupun takhrij yang ringkas. Takhrij yang ringkas ini banyak dibuat oleh para ulama. Para ulama hadis dah banyak buat. Kalau boleh kita pergi ke step ni, dah sangat cantik lah, sangat baik. Antaranya basic bagi kita orang awam ni, kita bertaklid lah, taklid pada para ulama yang dipercayai, yang diiktiraf. Antaranya para ulama yang diiktiraf, yang terkini, hampir. Kita ambil yang hampir dulu, baru kita pergi belakang-belakang. Yang paling hampir, yang banyak mengeluarkan kitab-kitab hadis, dia buat secara ringkas je takhrij. Contohnya hadis ni Abu Daud sahih, macam tu lah. Ataupun dia buat sahih Abu Daud, sahih Abu Daud, sahih Tirmizi, Hasan Tirmizi, dhaif Tirmizi. Dia bubuh dhaif, lepas tu dia bubuh daripada siapa. Ini takhrij yang paling ringkas, mukhtasar kita panggil. Takhrij yang sangat ringkas. Antara yang buat ni adalah Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Syekh Al-Albani, dia banyak buat hadis ni sahih, lepas tu dia pun bubuh Abu Daud, sahih Tirmizi, sahih Nasa'i. Ini paling basic lah kita tengok. Kurang-kurang kita tahu, ni paling kurang ada ulama ni kata sahih, paling kurang lah. Tapi belum tentu ia sahih, belum tentu ia dhaif, itu bahasan yang lain. Tapi kalau kita pergi step ni, ini dah cukup cantik lah. Ataupun yang ada pada hari ni, Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dia banyak takhrij hadis-hadis, terutama Musnad Ahmad, dia ada buat. Tengok ni Shu'aib Al-Arnaud, dia kata apa? Hadis ni sahih. Dalam mana? Dalam Musnad Ahmad. Cukup. Hadis ni dhaif dalam Musnad Ahmad. Contoh hadis tentang sahabat Nabi yang masyhur, sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib, apabila Nabi puji dia, Nabi kata muka dia dengan muka aku ni lebih kurang sama. Nabi kata muka dia sama macam aku, Allah cipta. Lepas tu dia pun seronok, dia pun melompat-lompat. Dia seronok Nabi puji dia. Hadis ni adalah Musnad Ahmad. Kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dia kata hadis ni dhaif. Cukup lah. Kalau kita bagi orang awam, kita nak cari betul ke cerita sahabat ni dia lompat-lompat. Bila sahabat lompat, kita pun boleh zikir lompat-lompat juga. Kan jauh sangat tu. Jauh dengan dia lompat tu, sebab Nabi puji dia, tiba-tiba kita lompat sebabkan zikir. Jauh langit dengan bumi. Tapi tak apalah kalau dia bawa satu hadis ni, tengok macam mana nak cari, kita tengok. Apabila kita cari, kita Shu'aib Al-Arnaud kata hadis ni dhaif, memadai bagi kita. Kita tahu dia dhaif. Itu takhrij yang sangat ringkas. Baik. Kemudian di kalangan para ulama yang lain, yang masyhur selepas daripada ulama yang terkemudian sebelum daripada itu, seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia akan hukum hadis ni sahih, dhaif. Dia banyak buat hukum. Seperti mana imam-imam yang lain, Ibn Al-Qayyim, dia agak advance dalam masalah sahih ataupun dhaif. Dia ada kitab dia tulis Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dhaif. Kitab ni dia tulis, dia bagi kaedah dia. Ini lebih baik. Kalau boleh kita lalu kaedah ni nanti. Kaedah ni lebih mudah. Semua hadis dalam masalah ni dhaif. Contoh, semua hadis berkaitan dengan fadilat rejab secara khusus tak sahih. Semua hadis tentang fadilat makan temikai tak sahih. Senang lah. Kita tengok kaedah ni, kita belajar semua saja hadis berkaitan dengan fadilat makan temikai. Makan temikai dapat tu, dapat ni, semuanya tak sahih. Orang bagilah 1000 hadis pun pasal temikai, kita dah tahu ini tak sahih. Sebab apa? Kita dah ada kaedah ni. Kita dah pegang kaedah ni. Ini antara kita bertaklid kepada dia. Kita taklid kepada Ibn Al-Qayyim. Paling kurang itulah basic kita. Kita taklid kepada dia. Tengok dia kata semua berkaitan ni tak sahih.
Kecuali Nabi pernah, memang Nabi pernah makan temikai. Tapi ada fadilat? Tak ada. Dia pernah makan. Tetapi apa fadilat dia? Tak ada satu pun yang sahih. Begitu juga tentang fadilat kucing. Tak ada satu pun yang sahih fadilat kucing. Melainkan Nabi pernah, dia berwuduk, kucing datang dan kucing minum, jilat daripada air wuduk dia. Jadi nak kata fadilat, apa fadilat dia bela dia? Dia dapat pahala sunnah ke, ya sunnah Nabi bela kucing ke apa dan sebagainya. Tak ada satu pun sahih Nabi sayang pada kucing, Nabi gunting dia punya jubah dia supaya kucing tu duduk tidur. Tak ada satu pun yang sahih. Jadi kita ambil kaedah ni, kita taklid kepada mereka yang telah menghukum. Ini antara kaedah-kaedah takhrij juga. Apabila kita mempelajari ulum hadis ni, paling kurang itulah, tapi tak semestinya. Jangan secara apabila dia tengok ni semua tak sahih, orang bagi dia bantai ni tak sahih ni, dia duk mempelekeh orang, duk peleceh orang, duk kena orang. Ini bab yang lain pula. Ini satu bab yang lain pula. Tapi cuma kita belajar ni untuk amal diri kita dulu. Bukan kita nak pergi tembak orang, baru belajar hari ni 2-3 kuliah, balik duk pergi tembak orang, duk pergi berjidal. Sebagian orang dia suka macam tu. Dia nak pergi bergaduh ataupun kita nak berdebat. Dia datang belajar ulum hadis ni buat buah peluru debat dia. Dia habis belajar, nanti malam dia pergi debat dengan orang. Debat dekat Facebook, debat orang dalam WhatsApp. Ini bukan tujuan kita. Kalau datang tujuan ni, tak perlu kita datang kepada kuliah kalau untuk tujuan ni. Tapi tujuan yang utama, bila kita belajar kaedah ni, kita bagi kaedah tu bukan untuk dia pergi pelekat kat orang lain, tapi untuk dia pelekat pada diri dia, untuk beramal dengan diri dia dulu. Sebelum dia jumpa mana-mana ilmu yang lain, barangkali hadis tu sahih, tapi yang dia setakat dia jumpa, kaedah dia jumpa yang ni tak sahih belaka. Jadi itu cara takhrij yang mukhtasar. Kita ambil di kalangan para ulama yang telah buat takhrij. Dia dah susun siap-siap dah. Dia dah kaji siap-siap. Kemudian kalau kita nak pergi lebih advance daripada itu, maka inilah yang kemuncaknya kita menjadi seorang pentakhrij, ataupun kita buat master dalam bidang takhrij, kita buat PhD ke dalam bidang takhrij, ataupun kita sendiri jadi ulama ke. Ini macam jauh sangatlah macam jauh sangat. Tapi kalaulah Allah beri kepada kita, mudah-mudahan kita sampai ke tahap itu, alhamdulillah. Mereka ni akan kaji dengan lebih mendalam. Sanad ni apa masalah dia? Perawi-perawi ni, setiap perawi ni, adakah mereka ini diterima ataupun tidak? Maka dalam seorang perawi itu saja boleh jadi banyak khilaf yang sangat banyak. Sebahagian kata ya thiqah, sebahagian kata ya dhaif. Macam Ibn Ishaq yang sangat masyhur dalam bidang sejarah, dalam bidang sirah. Sebahagian ahli hadis sebut dia, antaranya Imam Malik. Imam Malik kata dia dajjal terus. Dajjal ni pembohong lah. Mana dia ni pembohong, pereka, pemalsu hadis. Dajjal. Imam Malik kata dia dajjal terus. Lepas tu bercanggah dengan sangat jauh. Apabila di kalangan para ahli hadis, majoriti sebut dia ni imam. Imam dalam bidang sirah. Fi bidang lain taklah, bidang sirah. Bidang sirah dia imam. Jadi jauh sangatlah dajjal dengan imam ni, sangat jauh lah. Dajjal tu teruk sangat dah. Imam ni orang yang baik lah, orang yang diterima hadis dia. Jadi dalam satu masalah, perawi tu kadang-kadang bagai langit dan bumi, jauh. Ini bukan urusan kita lagi lah. Urusan kembali kepada para ulama, terutama ahli hadis, para pengkaji takhrij hadis ni. Mereka akan kaji dengan lebih mendalam, Bagi kita cukup sekadar kita tahu Nabi ni dalam sejarah ni, sirah ni sahih ke tak. Kita tahu itu dah cukup lah. Nak pergi kepada perbahasan sanad dia sangat jauh. Mereka akan bahas sanad, akan bahas matan, akan bahas hadis ni mana dulu, yang mana hadis ni muncul, yang mana satu muncul dulu, yang mana muncul belakang. Ini bahasan yang sangat mendalam, yang kurang sesuai untuk kita lah. Contohnya macam hadis dalam Sahih Muslim. Sebahagian ahli hadis kata tentang hukum sapu atas khuf ni. Ambil satu benda yang agak sangat muskil. Sapu atas khuf. Sebahagian fuqaha bukan zaman ni, zaman yang lama dulu. Zaman yang lama dulu. Mereka tolak terus sapu atas khuf ni. Maknanya tak boleh sapu atas khuf. Sebab apa dia kata? Kerana hadis sapu atas khuf ni, dia sebelum daripada turun ayat Al-Quran surah Al-Maidah tentang basuh kaki. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah. Wahai orang beriman, bila kamu bangun untuk menaikkan solat, maka Allah perintahkan kita basuh kaki. Dia kata ayat Quran ni turun belakang. Bila turun belakang, maknanya dia menghapuskan hadis-hadis yang sebelum daripada dia. Oh, ini berat ni. Ini berat.
Ada di kalangan para fuqaha. Bahkan bukan fuqaha yang calang-calang, yang besar dalam sebahagian mazhab. Dia tolak terus hadis ni. Jadi bila kita belajar ya sangat mendalam seperti ini, dia akan pergi kepada syubhat yang seperti ini. Kita pun pening, takkan tolak hadis terus. Hanya menggunakan ayat Al-Quran, dia kata ayat Quran ni duduk depan. Duduk belakang dulu, hadis duduk depan. Jadi tolak terus. Tetapi apabila kita cek setiap matan hadis, kita akan pergi satu matan dalam Sahih Muslim. Matan dalam Sahih Muslim, dan kita terima kasih kepada Muslim, antara kaedah dia Muslim, orang yang sangat menjaga matan hadis. Dia jaga sikit pun tak mau bagi bercampur aduk. Sampai dia sendiri tak mau tulis bab tajuk hadis tu. Ini bab Ya'juj dan Ma'juj, dia tak mau tulis. Sebab dia takut apa yang dia tulis bab tu bercampur aduk dengan hadis. Dia sangat jaga hadis. Bila sangat jaga hadis, kita tengok dalam Sahih Muslim, kita jumpa satu hadis tentang Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kata, aku masuk Islam selepas daripada turunnya wahyu, surah Al-Ma'idah, wahyu tentang basuh kaki ni. Aku masuk Islam lepas turun wahyu. Tetapi Al-Mughirah lah yang meriwayatkan hadis, aku tengok Nabi sapu atas khuf. Takkan dia tengok Nabi sapu masa dia tengah menjadi seorang kafir. Maknanya dia tengok Nabi sapu sebelum turun ayat Quran. Sudah tentu masa dia jadi Islam. Bila dia jadi Islam, dia kata ayat Quran ni turun sebelum daripada aku masuk Islam. Maknanya ayat Quran ni turun sebelum aku masuk Islam. Bila ayat Quran turun dulu, aku masuk Islam, lepas tu baru aku tengok Nabi sapu atas khuf dia. Maka bila kita kembali kepada kaedah takhrij ni, kita cari riwayat, kita jumpa riwayat dalam Muslim, kita tengok riwayat Muslim menunjukkan sapu atas khuf ni selepas daripada ayat Al-Quran. Jadi kita boleh sapu sampailah ke hari ni. Dan inilah mazhab yang sahih dalam masalah ni, disunahkan kita sapu atas khuf. Walaupun ada pandangan ya sebelum daripada tu tak payah sapu, tapi kita tak sapu. Kerana apa? Kita berpegang kepada hadis sahih Muslim dan kata-kata sahabat ni, antara Al-Mughirah bin Syu'bah, jelas menunjukkan kepada kita bahawa benda ni berlaku selepas daripada turun ayat Al-Quran. Ini antara kepentingan takhrij secara mendalam. Secara mendalam seperti ini. Kalau boleh kita sampai kepada tahap ni, ataupun paling kurang kita bertaklid kepada para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ingat cukup sekadar itulah pengenalan tentang kepentingan kenapa kita nak belajar hadis, ataupun lebih tepat ulum hadis ni. Sains hadis tu, asas kepada hadis itu sendiri. Daripada kita pergi kepada kesimpulan, memang sangat mudah kesimpulan ni, ambil saja kesimpulan. Tetapi pada hari ni, kalaulah kita kata aku ni takut kena tipu, jadi bila takut kena tipu, aku percaya saja siapa-siapa yang tipu, siapa-siapa yang cakap, aku percaya saja. Tetapi kalau orang yang dia takut kena tipu, dia akan belajar bahasa Cina, belajar bahasa India, bahasa Tamil, belajar bahasa Arab. Kenapa? Dia kata, aku pergi umrah, nanti Arab tu tak boleh tipu aku. Dia cakap, aku boleh faham, kita boleh faham. Sebab saya pernah satu naik lift bersama dengan orang Arab, dan orang Arab tu dia duduk kata kat kita. Dia ingat kita tak faham, dia ingat kita ni jemaah haji. Kita pun duduk dengar dia duduk kata kat kita. Dia habis kata, kita pun jawab kat dia. Kita pun cakap dengan dia, dia pun segan, malu terus. Lepas tu dia diam, tak boleh cakap dia. Maknanya orang yang dia hanya taklid kepada orang, dia hanya ikut saja orang, dia tak tahu orang pemain dia, orang perkena dia. Tapi kalau dia ada asas bahasa Arab sikit sudah, dia tahu satu dua perkataan orang tu duk kata kat dia, dia boleh tangkap dah. Dia boleh tangkap. Jadi kalau dalam masalah dunia kita takut orang tipu kita sanggup belajar bahasa Arab ke Cina ke, takut peniaga ni perkena kita belajar bahasa Cina, belajar bahasa Inggeris. Tetapi kenapa tidak dalam bidang hadis? Kenapa dalam bidang hadis bila orang bagi kita telan semua, kita tak ambil mana-mana basic asas? Takut orang tipu kita. Kenapa tak takut orang tipu kita dalam bidang hadis? Kenapa tak takut sebahagian orang takut orang tipu kita dalam bidang ubat-ubatan? Hari ni kan banyak doktor yang segera kan. Apa saja produk muncul, pengasas dia adalah doktor. Pengasas dia mesti doktor, supaya untuk orang yakin. Kita pun bacalah sikit tentang perubatan ni. Baca sikit perubatan, paling kurang tanya doktor ni, banding ni. Sebab kita takut kena tipu dengan ubat-ubatan ni. Ubat ni betul ke tak ni? Makan-makan makin teruk pula. Kenapa dalam masalah ubat kita takut, dalam masalah hadis kita tak takut? Maka ini membezakan seorang yang beriman dan orang yang lemah iman. Dia tengok hadis ni tak apalah. Dalam masalah dunia dia takut harta dia ditipu, maruah dia ditipu,
kesihatan dia ditipu, tapi dalam bidang hadis sudah tentu hadis ni kita letak lebih tinggi berbanding dengan ubat-ubatan kita, harta kita, nyawa kita, maruah kita dan sebagainya, sudah tentu lebih tinggi. Allah Ta'ala alam. Baik, ada soalan? Mhm. 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 Aha. Aha. Hmm. Baik. Dalam masalah ni, masalah hadis, fadilat-fadilat ni, semua hadis fadilat rejab tak ada satu pun yang sahih secara khusus. Dapat itu, dapat ini, buka pintu syurga, tutup sebagainya. Tak ada satu pun yang sahih. Cuma dari segi kita meriwayatkan ataupun menyebarkan, itu hukum yang lain. Dari segi menyebarkan, ada kaedah dia tersendiri. Sama ada kena pastikan hadis tu dhaif. Kalau dhaif, kita sebar, kita kata hadis ni hadis yang dhaif, yang lemah. Hadis yang lemah, dan kita tak boleh berpegang benda ni memang betul-betul. Kalau aku buat ni memang betul-betul pintu syurga dibuka. Tak boleh berpegang dengan itu. Kalau hadis tu palsu, tak boleh diriwayatkan langsung lah. Kena pastikan dia dhaif ke palsu. Satu hal. Dan itu benda yang agak sangat susah lah. Nak pasti dhaif ke palsu. Kalau dhaif baru kita sebarkan. Kemudian kita beritahu yang hadis ni dhaif. Kalau palsu, kita jangan sebarkan. Kemudian dari segi amal, kita boleh beramal lah. Cuma jangan ada i'tiqad, ada kepercayaan. Kita beramal ni atas dasar kita berpuasa. Memang kita boleh puasa pun, tak kira Rejab ke Syakban ke mana-mana bulan yang lain pun kita berpuasa. Cumanya dia dari segi yang menguatkan kita untuk berpuasa ataupun tidak. Untuk menguatkan memadai ayat Al-Quran yang menyebut bulan Rejab ni adalah bulan haram. Itu dah memadai untuk menguatkan kita. Kita tak perlukan hadis-hadis yang lain. Cukup ayat Quran saja. Tapi malangnya pada hari ini orang tak forward ayat-ayat Quran tentang fadilat Rejab ni. Ayat Quran tentang Rejab. Rejab adalah bulan di antara bulan-bulan haram. Di antara bulan-bulan haram. Aha. Kalau kita ya. Ha. Ha. Mhm. 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 Betul? Ha. Jelas lah tu. Jangan jawablah, jangan jawab semula. Takut ia jadi satu perdebatan. Berdebat ni benda yang tak baik juga. Berdebat. Kalau sambung berdebat lah. Cukup sekadar kita bubuh saja kaedah. Kita kata tak ada satu pun yang sahih, melainkan bulan ni bulan haram. Kita bubuh bulan haram. Fadilat dia bulan haram. Bukan digalakkan puasa. Biasa saya jawab macam tu. Jawab dia standard. Siapa saja tanya apa hadis, saya jawab digalakkan puasa kerana bulan ni bulan haram. Itu saja. Itu saja kita jawab pada dia. Kemudian dia nak jealous ke, dia nak marah, dia kata aku dapat hadis dulu ke, aku update dulu ke, itu kemudian lah terpulang kepada dia. Dan kita kena mengelak ini perdebatan dan jidal ni. Dia tak memberi manfaat kepada kita. Aha. Dari segi makanan ni ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada yang sahih, ada yang tak sahih. Antara yang sahih seperti mana madu, habatus sauda, minyak zaitun. Ini antara fadilat yang sahih lah. Seperti tamar. Tamar ada banyak jenis. Ajwah, juga tamar itu secara umum.
Mhm. 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 Hmm. Baik. Untuk masalah makanan ni, makanan sunnah kita panggil. Kita kena pergi cek satu persatu. Ada setengah makanan yang memang fadilat. Siapa makan ni dapat ni. Contoh makan ajwah, dia akan selamat daripada racun dan juga sihir. Makan 7 biji pada waktu pagi, selamat daripada racun dan sihir. Siapa makan ni dapat ni. Itu ada fadilat. Contoh makan madu boleh untuk mengubati sakit perut. Kalau ada fadilat macam ni, baru kita kata hadis ni pemakanan sunnah dan ada fadilatnya. Kalau hanya semata-mata Nabi pernah makan tapi tak ada fadilat apa-apa, itu tak boleh kita kata makanan sunnah. Contohnya apa? Contoh macam roti, kambing dan sebagainya, tak boleh kita kata yang makanan sunnah. Kalau kita kata roti makanan sunnah, setiap hari orang makan gardenia, roti gardenia habis setiap hari kan. Orang makan, habis kita pakat buat sunnah pada setiap hari. Padahal dia makan sebab memang sedap. Dia sapu Nutella semua sedap. Sebab itu. Tapi adakah fadilat makan roti ni apa? Siapa makan roti dapat apa? Kalau dapat sesuatu baru kita kata ini makanan sunnah. Seperti juga kambing. Siapa makan kambing dapat apa? Kena beritahu dengan jelas. Apa fadilat kambing? Bila makan kambing dapat apa sebenarnya? Fadilat dalam hadis. Fadilat secara hadis. Cuma Nabi makan kambing, dia pernah makan kambing. Tapi bukan makan banyak, makan sikit lah. Sikit-sikit saja dia makan. Sampai dia kurus. Sampai dia, orang tengok dia kurus. Takkan orang kurus makan kambing banyak. Orang makan kambing ni, orang badan besar, darah tinggi. Itu kambing, makan kambing. Macam kita hari ni. Jadi kita kata, adakah sunnah makan kambing? Itu kena hold dulu lah. Cari dulu hadis. Ada fadilat, baru kita kata sunnah makan kambing. Sunnah ya, makan kambing. Kerana sunnah ni, apabila kita sebut sunnah, ya kita kata siapa makan dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala ni benda yang berat. Kalau kita kata benda ni digalakkan makan lah, sebabkan kajian sains sebagainya, itu cerita lain. Jangan bubuh sunnah, jangan bubuh hukum pada dia. Bila bubuh hukum, ya melibatkan kepada dalil, memerlukan dalil yang jelas masalah ni. Allahu a'lam. Ya, cukup sekadar tu Itu permulaan kita. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Kita tangguhkan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.